Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nari Alis Nur Izzati binti Yang Botang, merupakan tenaga pengajar daripada Kolej Vocational Tawau dalam bidang seni reka fashion. Di sini saya akan membentangkan satu tajuk inovasi, iaitu kaedah APABU dalam meningkatkan pencapaian amali penilaian berterusan pelajar bagi DDC 2042 Surface Enrichment. Idea inovasi saya dikenali sebagai kaedah APABU menggunakan satu akronim yang menggabungkan tiga perkataan iaitu akses, pandang, buat yang menggambarkan tiga tindakan utama bertunjangkan pendekatan pembelajaran visualize yang perlu pelajar lalui, iaitu bermula dengan akses. Di sini pelajar perlu mendapatkan QR code dan pautan rujukan untuk mendapatkan rujukan-rujukan bahan pembelajaran. Okey, diikuti tindakan kedua, pandang, berkaitan dengan penyediaan video-video tutorial yang perlu pelajar lalui, perlu ikuti dalam YouTube channel sebelum melaksanakan tindakan yang ketiga iaitu buat, ya, di mana di tindakan buat ini pelajar sudah mula start melakukan amali. Mana amali ini dipimpin dari tindakan yang awal tadi, akses dan pandang. Fokus kajian inovasi saya ini adalah untuk mensasarkan pelajar-pelajar diploma tahun 1, semester 2, program seni reka fashion, kohort 2020 berdasarkan pencapaian pelajar diploma tahun 1 tahun sebelumnya, iaitu semester 2, pelajar seni reka fashion, kohort 2019, di mana ini adalah berdasarkan daripada analisis pencapaian di akhir semester untuk penilaian berterusan bagi pelajar itu, di mana didapati markah pencapaian pelajar adalah tidak memberangsangkan. Okey, di mana jurat markah diperolehi adalah antara 62 hingga 80%, dan selo pula hasil pembelajaran hanya mencapai 70% dan hanya seramai 20% sahaja pelajar yang dapat melengkapkan 6 jenis embellishment. Kronologinya, perancangan inovasi saya ini bermula pada tahun 2020, iaitu 17 bulan Oktober 2020 dan berakhir pada 29 Mac 2021, yang mana melibatkan tindakan kenal pasti masalah, perancangan tindakan, pelaksanaan tindakan dan diakhiri dengan analisis refleksi. Slide seterusnya ini akan menunjukkan langkah ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Langkah yang pertama, saya menyediakan rakaman video tutorial dengan konsep ringkas dan singkat, mengikut silibus dan selaras dengan arahan practical work. Kemudian langkah kedua, video yang telah saya hasilkan, saya muat naik ke dalam satu channel yang saya sediakan sendiri, iaitu channel di bawah platform YouTube yang dikenali sebagai Izzati Channel. Langkah yang ketiga, saya akan membuat bahan awal, arahan tugasan dan penyediaan bahan amali menggunakan aplikasi kumpulan WhatsApp ataupun Telegram. Seterusnya, langkah yang keempat, video ditunjukkan ketika sesi kelas dalam situasi PDP bersemuka maupun PDPR secara segera melalui Google Meet, dan bagi kelas tidak segera melalui kumpulan WhatsApp dan Telegram, saya akan sampaikan pautan-pautan video tutorial yang perlu mereka ikuti berserta dengan QR code dan link pautan Google Drive. Jadi pelajar boleh merujuk QR code dan pautan Google Drive untuk akses bahan pembelajaran. Langkah yang kelima, setelah pelajar menghantar hasil tugasan, saya akan merekod hasil tugasan mereka di dalam jadual 1, iaitu borang senarai semak penghantaran. Baiklah, slide seterusnya ini adalah menunjukkan peringkat akses dan pandang yang perlu pelajar lalui, iaitu bagaimana cara pelajar akses menggunakan handphone dan bagaimana sekiranya pelajar menggunakan untuk akses menggunakan PC ataupun laptop.
Kemudian peringkat seterusnya itu pada peringkat buat. Di sini pelajar pula melaksanakan amali. Okey, ini amali yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah pelajar membuat tugasan amali pada kelas yang bersemuka. Manakala bagi pelajar secara PDPR, pelajar menghantar tugasan di dalam kumpulan grup yang telah ditetapkan. Baiklah, kemudian kita lihat sejauh mana keberkesanan inovasi ini dengan melihat pengukurannya melalui perbezaan pencapaian pelajar, iaitu perbezaan pelajar antara pelajar yang terdahulu dan pelajar yang telah melalui proses inovasi. Jika kita melihat pada graf ini, markah terendah pelajar telah meningkat daripada 60 pada pencapaian kohort terdahulu menjadi 70%. Kemudian markah tertinggi pelajar daripada 80% menjadi meningkat melebihi 90%. Kemudian dari segi penghasilan sampel yang memenuhi 6 jenis engagement juga telah meningkat daripada 20% menjadi lebih daripada 80%. Dan kemudian dari segi pencapaian CLO pun juga mengalami peningkatan daripada 70 kepada lebih daripada 80%. Kemudian dari aspek perbelanjaan yang terlibat sepanjang pelaksanaan inovasi ini melibatkan kos sejumlah RM38 sahaja. Daripada penerangan yang telah saya terangkan tadi, boleh dapat disimpulkan isu-isu yang telah ditangani seperti yang merujuk kembali kepada objektif yang telah ditetapkan pada awal tadi. Jadi kita boleh menyimpulkan isu yang pertama, iaitu pencapaian pentadbiran berterusan, PB yang rendah, markah dan CLO telah dapat diatasi. Dan begitu juga isu yang kedua, sampel tugasan pelajar yang tidak meliputi 6 jenis engagement sudah dapat diatasi juga. Okey, di mana kita dapat berarti ramai pelajar sudah dapat menyelesaikan penghasilan sampel yang meliputi 6 jenis engagement. Jadi di sini kaedah PABU yang dirancang untuk mengatasi isu ini melalui pendekatan berasaskan visualize yang mengintegrasikan penggunaan media digital ini membantu dalam PDPC ini dan membantu pelajar meningkatkan pencapaian markah PB mereka. Sekali keterangan lain berkenaan inovasi ini, bahan pembelajaran daripada kaedah PABU ini telah dikongsikan dalam repository BPLTB dalam bidang seni reka fashion. Seterusnya, slide ini adalah menunjukkan sedutan-sedutan hasil pembelajaran. Ini adalah projek pencil case saya. Saya mengaplikasikan surface embellishment iaitu teknik stensil dan tie and dye pada pencil case ini. Dan saya juga mengaplikasikan teknik stensil pada pakaian korporat saya. Jika itu, sekian. Terima kasih.